Semua pihak tidak kira pemerintah atau raja-raja perlu mematuhi undang-undang kerana ia penting terutama dalam proses pemulihan pemerintahan negara yang sedang dilaksanakan. Tegas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, ketidakpatuhan terhadap undang-undang boleh menyebabkan huru-hara dan menyukarkan proses pemulihan. Jelasnya setiap satu perbuatan perlu mengikut undang-undang dan peraturan. Beliau turut mengingatkan semua pihak mengenai keluhuran undang-undang yang merupakan satu daripada rukun negara. Bagi pentadbir, bagi kerajaan, bahkan bagi raja juga, segala tindakan mestilah mengikut aturan peraturan. Jika dianya tidak mengikut aturan peraturan, maka akan berlakulah huru-hara dalam negara kita. Ini amat penting sekali kerana kita sedang cuba memulihkan kerajaan pemerintah di dalam negara kita ini. Jika kita tidak berpandu kepada undang-undang, pemulihan tidak boleh dilakukan. Tun Dr. Mahathir berucap pada majlis perjumpaan bersama warga Jabatan Perdana Menteri di Putrajaya. Selain itu, kerajaan memerlukan undang-undang yang luhur dan mulia serta menjunjung keadilan undang-undang yang tidak menekankan atau mengedepikan mana-mana pihak. Perdana Menteri turut menegaskan hanya undang-undang yang benar-benar melindungi semua pihak sahaja perlu diteruskan dan diamalkan. Jelasnya, walaupun kerajaan diberi kuasa, ia tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya dan kuasa itu mesti dilaksanakan berlandaskan undang-undang negara. Dan undang-undang mestilah undang-undang yang adil kepada semua pihak. Kita tidak boleh mengadakan undang-undang yang tidak adil. Walaupun demikian, kita tahu kadang-kadang ada undang-undang yang menekan rakyat. Undang-undang ini jika kita laksanakan akan menyebabkan kepincangan di kalangan rakyat. Sebab itulah undang-undang perlu disemak sama ada adil ataupun tidak. Jika dianya tidak adil atau lari jauh daripada keadilan, maka undang-undang itu perlu dimansuhkan ataupun diperbetulkan. Katanya pihak hakim juga tidak perlu takut apabila menjalankan tugas secara adil jika berlaku sesuatu bertentangan dengan undang-undang. Nama saya Dinis Rao Analiti Gunalan dari TK 5B. Sebab pertama ialah, jadi mengapa anda perlu mengambil undang-undang? Untuk memuaskan beberapa sebab utama. Yang pertama dan mungkin yang paling penting ialah perlindungan daripada huru-hara. Jika semua penduduk negara kita akan berhenti untuk mengikuti kaedah-kaedah, tentu ada surat tentu undang-undang akan datang. Kehancuran dan negara akan merosot. Undang-undang adalah jenis perjanjian yang membolehkan untuk mengawal setiap hubungan antara kategori yang berbeza, raja, organisasi, syarikat-syarikat besar dan badan-badan kerajaan. Jika tidak ada peraturan dan sekatan tertentu, maka huru-hara akan bermula di negeri ini. Jika tiada undang-undang yang mengawal setiap hubungan itu untuk memulakan perang saudara, dan akibatnya akan sedih dan tidak boleh diperbaiki. Hai, nama saya Subasni Duniadi, nama matrik saya 10 di TK 19F1050. Sekarang saya akan membentang mematuhi undang-undang negara. Semua pihak dalam negara tidak dikira pemerintahan atau raja-raja perlu mematuhi undang-undang kerana ia penting dalam proses pemulihan pemerintahan negara yang sedang dilaksanakan. Ketika meningkatkan tentang keseluruhan undang-undang yang merupakan satu daripada rukun negara. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata ketidakpatuhan terhadap undang-undang boleh menyebabkan huru-hara dan menyukarkan proses pemulihan. Ketika berucap pada perjumpaan Perdana Menteri bersama warga Jabatan Perdana Menteri di Dataran Perdana di Putrajaya, beliau juga berkata kerajaan memerlukan undang-undang yang luhur dan mulia.
serta yang menjunjung keadilan undang-undang yang tidak menekankan atau mengetapi mana-mana pihak. Selain itu, ujar Tuan Dr. Mahathir, walaupun Malaysia merupakan negara demokrasi, perkara utama adalah semua pihak perlu mematuhi undang-undang yang melindungi rakyat, raja dan pemerintahan. Terima kasih. Saya Yagni Ana Perpambalan Hampa Matrik 10 DTK 19F1201. Sekarang saya bentangkan tentang mematuhi undang-undang negara amat penting untuk pemulihan negara. Semua pihak dalam negara, tidak kira pemerintah atau raja-raja, perlu mematuhi undang-undang kerana ia penting dalam proses pemulihan pemerintahan negara yang sedang dilaksanakan. Ketiga, mengikatkan tentang keluhuran undang-undang yang merupakan satu daripada rukun negara. Ketidakpatuhan terhadap undang-undang boleh menyebabkan huru-hara dan menyukarkan proses pemulihan. Setiap satu perbuatan kita perlu mengikut undang-undang dan peraturan. Bagi Perdana Menteri atau Raja, Menteri atau pegawai pentadbir atau polis, tentera, segala tindakan perlu mengikut peraturan-peraturan. Jika tidak mengikut peraturan, maka akan berlaku huru-hara dalam negara kita. Ini amat penting sekali kerana kita sedang cuba memulihkan kerajaan pemerintah di dalam negara ini. Jika tidak berpandukan kepada undang-undang, maka pemulihan negara tidak akan berlaku. Undang-undang yang benar-benar melindungi semua pihak perlu diteruskan dan diamalkan. Undang-undang perlu adil kepada semua pihak. Kalau kita tahu kadang-kadang ada undang-undang yang menekan atau membuat kepincangan dalam kalangan rakyat, maka ia perlu disemak sama ada adil atau tidak. Kalau tidak adil, maka undang-undang itu perlu dimansuhkan atau diperbetulkan. Jadi, mematuhi undang-undang negara adalah amat penting untuk pemulihan negara. So, semua pihak atau rakyat perlu mematuhi undang-undang negara untuk membina negara yang baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat Malaysia yang saya kasihi sekalian, alhamdulillah ketika negara mula-mula dilanda gelombang pertama pandemik COVID-19, lekuk peningkatan kes telah berjaya dilandaikan berkat usaha gigih pelbagai pihak serta kerja sama erat dari seluruh rakyat Malaysia. Namun, pada tahun ini kita dikejutkan dengan peningkatan mendadak kes jangkitan COVID-19. Situasi ini telah membawa cabaran yang lebih getir pada anggota barisan hadapan dan fasiliti kesihatan negara serta telah turut berubah falsafah kehidupan harian rakyat Malaysia. Pada hemat beta, usaha melawan pandemik ini wajar digalas menerusi kerjasama dari semua pihak, termasuk kerjasama di antara kerajaan beta dengan rakyat dan juga melalui semangat sedia kawan yang erat dari seluruh rakyat Malaysia. Justru, beta menyambut baik usaha kerajaan beta dalam merangka program pemerkasaan komuniti. Menerusi program ini, seluruh lapisan rakyat dan pemimpin komuniti boleh melibatkan diri dalam mengurang dan mencegah kes jangkitan COVID-19. Di samping itu, inisiatif yang dikenali sebagai Ejen Basmi COVID-19 ataupun ABC-19 bakal menyaksikan penglibatan pelbagai entiti untuk bergabung tenaga dalam memperkasakan komuniti. Pada kesempatan ini, beta turut menzahirkan kesyukuran yang tidak terhingga di atas usaha gigih kerajaan beta membawa vaksin yang bakal berupaya melindungi kita dari bahaya COVID-19. Beta menyeru kepada sekalian rakyat Malaysia untuk bersama berganding bahu menunaikan tanggungjawab yang melindungi diri dan masyarakat menerusi program vaksinasi kebangsaan. Beta menaruh sepenuh keyakinan berbekalkan ikhtiar serta usaha kita semua menerusi program kemerkasaan komuniti dan program vaksinasi kebangsaan.
akan membolehkan kita bangkit semula bersama seiring dan sehaluan membina masa hadapan yang lebih gemilang buat negara yang kita cintai ini. Marilah kita bersama-sama meneruskan agenda memerangi pandemik COVID-19 dan menunaikan kewajipan untuk melindungi negara tanah tumpahnya darah kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yagni Ana Perempuan Bala, nombor matrik 10 DTK 19F1201. Sekarang saya nak bentangkan tentang bekerjasama pada masa COVID-19. Bekerjasama pada masa COVID-19 ni amat penting kerana untuk mengurangkan kes-kes COVID-19 ini. Peranan bekerjasama ini bukanlah penting kepada kerajaan atau frontliner sahaja, tetapi rakyat Malaysia bermainkan paling penting dalam membuatkan bekerjasama dalam kurangkan kes COVID-19 ini. Bekerjasama rakyat adalah amat penting dalam mengurangkan kes jangkitan COVID-19 ini kerana mereka perlu mengikut undang-undang, contohnya SOP, PKP ataupun jangan berdekat dengan orang, dengan jangan berkumpul dekat satu tempat, pakai topeng muka, guna sanitizer, yang itu semua adalah langkah-langkah mengurangkan kes. So, peranan bekerjasama rakyat adalah amat penting dalam kurangkan jangkitan kes ini tersebut. So, rakyat perlu bekerjasama dengan kerajaan dengan satu sama lain untuk mengurangkan kes ini. Jadilah kita boleh hidup kehidupan yang normal, ataupun kita yang ingatkan, kita yang mahu. So, bekerjasamalah untuk mengurangkan kes COVID-19 yang ini. Terima kasih. Nama saya Subhashni Tuniandi, nombor matrik saya 10 DTK 19F1050. Hari ini saya nak bentang tentang bekerjasama. Sesiapa jangka seluruh dunia akan mengalami gelembung krisis pandemik yang akan mengubah kehidupan seluruh masyarakat pada tahun 2020 ini. Dalam usaha untuk mengurangkan tersebarnya wabak COVID-19, banyak negara telah menekan penutup sempadan dan perintah kawalan pergerakan PKP kepada penduduknya. Berkesanan, langkah-langkah pengurangan ini sangat bergantung kepada bekerjasama dan kepatuhan semua anggota masyarakat. Dalam menghadapi perubahan kehidupan baru ini, orang ramai disarankan mematuhi panduan 3C dan 3W kerana kita jaga kita. Antara langkah yang boleh diambil adalah mengelakkan 3C yang merupakan tempat yang penuh sesak, crowded place, tempat yang terhad, confined space, dan perbualan yang dekat, close conversation. Tetapi perlu berlatih 3W ialah basuh tangan, memakai pelitup separuh muka, dan amaran dari KKM yang lebih berkonsep peringatan. Mempraktikkan ini akan membantu negara dengan mengurangkan dan meratakan lekukan kes COVID-19. Terima kasih. Setiap individu mempunyai peranan untuk memastikan penurunan kes COVID-19, termasuk patuh kepada SOP seperti memakai pelitup muka, bagi kerap membasuh tangan, mengamalkan penjarakan sosial dan fizikal di samping mengelakkan dan berkumpul terutama di tempat awam. Elakkan pergerakan yang tidak perlu, menghalang jangkitan adalah tanggungjawab kita bersama seperti tegasnya. Bagaimanapun, menurut beliau, kadar sekatan pergerakan kendiri bergantung pada situasi seseorang individu dan setiap individu di kalangan masyarakat.